الحمد لله الذي أرسل محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumaat yang saya hormati sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dan sama-samalah kita junjungkan perintahnya, kerana dengan takwa dan taat inilah kita akan selamat dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dapat berhimpun di rumah Allah pada hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Saya cuba nak betul kepada sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian pada hari ini berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya peristiwa di bulan Rabiul Awal. Ada 3 peristiwa sampai kalak yang berlakunya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Yang pertamanya beranaknya Nabi, Maulidin Nabi. Yang keduanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Dan peristiwa yang ketiganya wafatnya dan matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa terhad sangat tengah hari ini, saya cuba nak royak peristiwa yang ketiga, iaitu peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada manusia bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa kena jumpa dengan kematian, kena kecak akan kematian. Tak ada kira siapa dia, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kena jumpa dengan kematian juga. Ini sunnatullah yang Tuhan telah takdirkan kepada semua yang bernyawa. Nak umur panjang secara mana pun tak ada, 1000 tahun umur dia, tapi satu hari dia kena jumpa dengan Allah dan mati juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun supa jugalah, iaitu sapanya masa yang Tuhan nak ambil dia klik pergi jumpa dia. Tetapi Nabi ni, Tuhan pilih kepada dia dan pesan kepada malaikat Israel, malaikat yang nak ambil nyawa. Kalaulah mu nak ambil nyawa Nabi, kena minta izin dia dulu. Kalau dia kata tak hasil lagi mati hari ni, mari esok mu kena klik mari, nanti pergi mari ambil nyawa dia pada esok hari. Tak serupa dengan kita orang biasa ni. Kalau Tuhan takdir kata kita mati pukul 4 petang ni, maka malaikat akan ambil nyawa dan tidak mari minta izin kita dah. Mu nak mati lagi pukul 4 ni, aku Tuhan nak ambil, Tuhan suruh aku ambil nyawa mu. Malaikat tak tanya je, malaikat ambil nyawa selalu dah. Kerana kita ni orang yang biasa, yang sampai masa bila kena mati masa itulah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tak boleh nak lewat seminit pun, dan tak boleh nak dulu seminit pun tak boleh. Memanglah hak kepada Rasul dia ni Tuhan beberapa benda yang istimewa. Pensing ti Allah Ta'ala hai piset samrap banda Nabi laka Rasul.
Antaranya boleh pilih nak mati bila. Yang keduanya, badan nabi-nabi dan rasul-rasul tidak akan dimakan oleh tanah sampai kiamat. Badan tu ada kita. Badan Nabi Nuh, badan Nabi Isa, badan Nabi Musa dan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan oleh bumi dan oleh anak-anak dalam kubur, tidak. Molek-molek lagi bagi mereka kerana Tuhan haramkan kepada bumi jangan memakai pada nabi-nabi dan rasul aku. Nabi Isa pun serupalah. Setelah mana dia nak bunuh raja akhir zaman tu, apabila dia lepas bunuh raja dia mati, badan dia pun juga tidak akan dimakan oleh bumi juga. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampaknya malaikat mari di pintu rumah dia. Nabi ni nampak malaikat. Malaikat berupanya seorang lelaki mari nak ambil nyawa dia. Maka Nabi kata, Nabi paling kepada ahli keluarga dia. Tengok mata isteri dia, Siti Aisyah, anak dia Siti Fatimah, ada tepi-tepi dia lah. Tengok mata bining, mata anak. Tengok ke malaikat Israel. Duk main gitu 2-3 kali. Sehingga malaikat Jibril yang bersama Nabi, malaikat Jibril mari dulu lagi. Mari tanya, ya Rasulullah, malaikat Israel duk tunggu nak ambil nyawa mung tu. Mu izin tak dia tu? Kerana dia duk nanti api hijau. Kalau mu api hijau, yang masuk mari ambil nyawa halilah. Allah. Maka Nabi pun tengok kepada isteri dia dengan anak dia. Nabi pun royak kepada malaikat Jibril kata, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Aku minta nak kelik jumpa Tuhan. Aku nak kelik jumpa kekasih aku. Allahu akbar. Apabila Nabi sebut macam tu, dan Siti Fatimah, Siti Aisyah tepi dia teriaklah buat dia. Kerana Nabi pilih nak jumpa Tuhan dan Nabi nak tinggal buat dia dah. Allah. Itu peristiwa semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, iaitu pada hari Isnin. Isnin. Bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Sebelum pada tu 4-5 hari saya cuba nak undur klik sikit. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula jatuh sakit dia tu hari Khamis. Hari Khamis 5 hari belum Nabi nak wafat tu mula sakit. Mula-mula akan dia kai kensung, demai panas. Nabi baru kelik daripada ziarah syuhada yang mati syahid di Uhud. Dalam perang Uhud ada beberapa orang sahabat Nabi yang mati syahid dan Nabi pergi ziarah dia. Lama dah. Sebab Uhud ni berlaku tahun yang ketiga. Nabi wasa ingat dia 8 tahun dah. Wasa ingat dia pergi ziarah kepada kubur fak dia, di antaranya kubur pak saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Ziarah sudah dah. Klik mari siapa di Madinah ni, lebih kurang 10 kilo dah. Rumah Nabi dengan kubur syuhada di Uhud 10 kilo lebih kurang. Klik mari siapa rumah wasa tak sedap tubuh wasa remai. Tiba-tiba bormeh tu wasa nak ubah nak pitih. Jadi berat bukan remai thamada lah. Demai siapa nak pelong. Sehingga Nabi tu wasa tak gerak, mintanya Aisyah radhiyallahu anha tolong ambil kain, sapuhnya celup air, mari duk sapuh di kepala dia, ikat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis segar sikit ni, sebab panas dia. Maka apabila dia wasa tak gerak dah, dia minta izin kepada isteri-isteri dia, kata semasa dia ni sakit ni, minta dia duduk di bilik Siti Aisyah lah. Sebab Nabi ni dia buat bilik, bukan rumah besar sangat. Bilik kepada isteri dia 9 orang tu. Bilik. Dalam surah Hujurat ada ayat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Bilik Siti Aisyah bilik dia, Siti Hafsah bilik dia, Siti apa lagi? Ummu Salamah bilik dia. Bilik sore-sore tu spek-spek ya. Duk lebih kurang
2 meter kun 2 meter ataupun 1 meter kun 1 meter lebih kurang itu ya. Maka Nabi apabila nak wafat tu bahasa kata tolak dah dia, minta izin kepada isteri dia nak minta duduk di bilik Siti Aisyah. Ni cara Nabi SAW. Dia nak jaganya perasaan isteri dia. Siapa minit akhir nak mati dah pun jaga lagi keadilan. Takutlah Tuhan tanya apa mu ada isteri ramai atau adil. Kerana Nabi SAW ada bersabda, barang siapa lelaki mana yang adanya isteri lebih pada seorang, kemudian dia tidak adil di antara mereka, akhirat esok Tuhan bakit dia dalam keadaan sengit sebelah, jalan sengit di pada mahsyar esok. Allah. Maka Nabi jaga sebagai orang ngajar dan orang buat contoh, jaga. Kata, hak aku ngajar dengan aku buat tu supo, iaitu minta izin supaya orang lain tu redha belaka. Tak ada pergi dakwa depan Tuhan esok, ya Allah, Nabi tak adil ni, bagi malir tak sama ni. Tak. Maka Nabi pun dapat izin. Semua isteri dia pakat kata, tak apa ya Rasulullah, kami redha belaka dah. Lalu itulah Nabi dikepong. Allah, kepong dah kata tu. Nabi minta kepada menantu dia dan sepupu dia Ali bin Abi Talib dengan Al-Fadl ibn Abbas, sepupu dia kepong. Alik kanan Ali, alik kiri Al-Fadl bin Abbas. Kepong di bilik Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dengan rekahnya Nabi duduk di situ. Maka Zuhur tu Nabi nak terbit ke semaya Zuhur, tak tu, tapi hati dia tu sayangnya tak saya tinggalnya semaya jemaah. Kerana Nabi SAW semenjak dia semaya ya awal umur 40 sampai dia umur 63 nak mati, tak pernah Nabi maya sore sekali pun. Dalam hidup Nabi tak pernah tinggal jemaah 5 waktu sekali pun. Walaupun dalam masa baginda musafir, walaupun dari masa perang sekalipun, Nabi masih lagi semaya berjemaah. Ni pesanan saya kepada kita semua, kalau boleh kita usahalah 5 waktu hak kita ni wida jemaah. Sama ada di masjid, di balasah ataupun paling-paling kuat COVID ni, kita boleh jemaah juga di rumah misalnya. Pentingnya nak kita tu adanya niat nak ikutnya sunnah Nabi SAW, iaitu hidupkan semaya jemaah. Baik. Kemudian lepas pada tu Nabi pun minta kepada 2 orang tu pula, kepong di pula. Fadlu bin Abbas, Ali bin Abi Talib, tolong kepong aku aku nak pergi maya Zuhur ni. Dari kat email Zuhur. 2 orang tu pun kepong Nabi pula. Siapa Nabi tu di tempat semaya dia lah, tempat mihrab yang Nabi jadi email. Maka Nabi semaya. Sudah semaya, 2 sahabat 2 orang itulah kepong klik di bilik Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apabila sudahnya hari itu, hari Khamis tu, alik malam tu khabrak sakit dia. Allah, khabrak. Malam tu, hari Khamis malam Jumaat tu. Nabi nak terbit maya Isya. Maya Isya tu Nabi minta air, ambil wuduk. Baru sudah ambil wuduk, suruh sahabat kepong pergi, khabar-khabar jadi pelum. Tak khabar. Maka sahabat tunggu Nabi nak sedar semula. Baru Nabi sedar mula. Nabi tanya, "Okey, sahabat aku semaya tak pergi tu Isya tu?" Jawabnya Ali kata, "Tak lagi. Tok tunggu Tok tunggu Nabi ni." Nabi pun ambil semaya semula pula. Sebab apa? Sebab dia tu telah orang panggil pelum. Dalil ulama Imam Syafi'i kata, orang pelum muqsitik tu jatuh hari semaya dia. Dah. Maka Nabi ambil semaya pula. Ambil semaya kali yang kedua. Maka suruh Ali kepong pergi pula. Baru sudah ambil semaya, tak tubik ada rumah, pelum pula dah. Allah, 2 kali. Tapi hati tu bawa khabar pada pelum, ingat masa semaya Jumaat. Orang mayat lagi tu, Isya tu. Ali kata tak lagi, duk tunggu Nabi. Nabi minta pula air pula dah. Minta air pula dah. Maka apabila Nabi tu nak ambil semaya semula pula, dan suruh Ali tu bawa dia pergi kepada masjid,
Dapat ti pula belum kali yang ketiga pula. Allahu akbar. 3 kali dah. Maka apabila khabar yang ketiga sana, dia royak kata Ali, mung royak tu Abu Bakar lah. Suruh dia tu email hati aku. Aku nanya, dia dah tunggu lama tu. Mai jemaah tengah malam tu. Dia terus dia tu jadi tu email hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jadi Abu Bakar diberi amanahnya oleh Nabi, suruh dia tu email hati dia. Sebelum Nabi nak wafat lebih kurangnya 4 hari. Allah. Mungkin kisah ada lagi. Saya akan cuba betul pada khutbah yang kedua kerana masuk agak amatnya sikap sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang mulia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kita mati walaupun kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya pada khutbah yang pertama tadi, Nabi hari Khamis tu sakit berat dia. Lepas tu baru sampai hari Sabtu lebih kurang rasa segar semula. Rasa segar semula. Dia panggil biasalah kalau kita tengok kepada orang-orang nak mati ni, dia sakit berat dah. Lepas tu belum nak mati tu heavy segar dah. Tukar segar tu lah. Dia boleh pesan wasiat kepada anak bini dia, gapo dia tu. Jadi peluang Tuhan juga kepada hamba-hamba dia. Sakit berat kadang-kadang dah bulan-bulan tak boleh bangun. Tak khabar. Baru nak mati dah lebih kurang 4-5 jam lagi. Tuhan jadi dah segar dah. Kecek dengan anak bini 4-5 ni. Udah sejam 2 jam. Tuhan ambil klik lalu lah. Allah. Nabi pun dah. Ladi hari Sabtu tu rasa segar. Anak kata, dekat dah masa hak dia nak klik jumpa Allah Taala tu, kau dekat dah tu. Boyo rasa sedar, khabar sedap sikit tu. Dia minta kepada sahabat dia Ali pula lah, kepong dia mari masjid. Dan apabila sampai sejid, dia nak mimbar dia dan berkhutbah. Dah. Jadi Nabi ni mimbar dia ni bukan pakai jemaah sehari dah. Pakai tiap-tiap kali Nabi nak ayat gapo, Nabi naik mimbar dia. Maka Nabi naik mimbar pada hari Sabtu. Mai khutbah kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata, "Hei sahabatku, aku ni tidak berapa lama lagi dah nak kena jumpa Tuhan." Allah, dah sahabat bornya Nabi kecek itu pakat teriak habis suti masjid. Allah, teriak. Kayak kata tak lama ni Tuhan nak mai klik dah ni. Nak klik jumpa dengan Tuhan dah ni. Allah. Maka ada beberapa perkara nak pesan kepada fakmu ni. Allah, pesan ni. Pesan ni mula-mula kata, aku ni tinggal kepada fakmu ni saka 2 perkara. Saka dah. Bukan duit, bukan kata tanah, bukan kata kebun, bukan. Tapi Nabi tinggal 2 perkara, iaitu Al-Quran dan hadis. Nabi kata, terimalah saka aku nak tinggal kepada fakmu ni. Kerana saka ni boleh pakai sampai kiamat. Kalau saka hak biasa ni kita bagi kepada anak cucu dah. Tak ada siapa rung cuci cicik rung dah. Lalin tu habislah saka. Sebab apa? Sebab duit pitih ni habis. Tanah ni mau jual, kebun ni mau jual kadang-kadang. Tak ada nak siapa 4-5 ni rung nak siapa dah biasanya. Tapi saka Nabi tinggal berumat dia ni 1400 tahun lebih dah. Tak boleh makan lagi fak itu. Tak boleh amal, tak boleh terima lagi, iaitu Al-Quran. Quran yang Tuhan raya
syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang Nabi tinggal saka pada kita ni sebagai petunjuk kepada kita, spotlight untuk kita suluh yang lagi syurga. Kalau kita ada Quran, insya-Allah kita dah sesat jalan, tak peling jalan lagi syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu hadis ni mari hurai Quran. Mari doa tiba Quran. Quran suruh semaya wa aqimus solah. Ada ayat dalam Quran kata zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Ada ayat dalam Quran. Nabi mai atibar dalam hadis dia, dalam perkataan dia, dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Dua perkara, Quran dengan hadis. Aku tinggal bersaka pada fuamu semua. Yang kedua, Nabi besar sandak dalam kita ni, ambil berat hasmaya as-solah. As-solah. Nabi bimbang takut umat dia buat main-main dengan semaya. Nabi bimbang takut kita ni wadak padu dengan tiap agama. Semaya ni tiap agama ni 5 putong sehari ni kena jaga molek. Kalau masjid kita tak ada tiap, selerok, lerutuh, rako. Ni dia boleh duduknya masjid kita kena tiap ni, supaya juga agama kita, wahai muslimin. Kalau kita tak ada tiap agama, semaya kita tak ambil padu, semaya kita maya ratik tak ratik, maka mungkin agama kita akan selerok dan hancur tidak berapa lama lagi, wahai muslimin. Itulah pesanan saya supaya dengan Nabi besar, iaitu minta kita ambil berat di kita, anak cucu kita hasmaya jangan kurang satu waktu sekalipun. Dan amallah doa hak Nabi Ibrahim ajar kita. Doa yang anak cucu kita lekat semaya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tu doa Nabi Ibrahim ajar. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu aku orang dirikan semaya, orang tak tinggal semaya. Itu sebagai doa Nabi Ibrahim ajar. Maka kita patutlah amal. Tiap-tiap hari kita ibu bapa ni kena amal doa ni. Sebagai doa harian untuk kita dapatnya taufik dari Allah, tak tinggal semaya, dan juga anak cucu kita juga dapat taufik dari Allah supaya mereka adalah orang yang jaganya semaya. Akhirnya dengan masa yang mereka sebab dia juga perkara pesanan Nabi, maka Nabi pun dah tua pada mimbar dia, semaya dengan makmum dia, klik kepada rumah dia. Siapa hari yang mana saya rakyat kata hari Senin itulah, pagi Senin Nabi rasa berat benar. Nabi duk nyengengnya di atas pohon Siti Khadijah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tak boleh pergi dah, tak bangun torak dah, sebing dah, tidur dah. Maka di situlah malaikat marinya ambil nyawa Nabi. Malaikat Israel terdapat dapat izin dah, Nabi izin dah, so ambil nyawa dia, masuk mari ambil nyawa. Dan semasa malaikat duk tarik nyawa Nabi sana, Nabi kata ala inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya amat sakitnya kematian ini. Allah, sakitnya, sakit. Sahabat Nabi tu orang Tuhan saya, Nabi kata sakitnya. Tak pernah aku sakit seperti ini sebelum ini. Tak main kecep men waniเลยก่อนหน้านี้ Walaupun Nabi pernah dalam perang, pernahnya kena apa ni panuh demo dah. Anak panuh orang kafir kena ngemuluk Nabi. Tak patuh gigi 2 putung hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sakit patuh gigi kena panuh, tak sama lagi dengan sakitnya malaikat heret nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi tidak berdosa, wahai muslimin. Bagaimanakah kalau kita banyaknya dengan kesalahan? Bagaimanakah masa kita mati sedangkan kita banyak lagi dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kau banyaknya dosa, kau derahnya malaikat senyuhnya nyawa kita. Kau banyaknya maksiat dan deraka, kau sakitnya tarik ke malaikat semasa dia tarik nyawa kita daripada badan, wahai muslimin. Sebab itulah pesanan kita tengok Nabi, secara Nabi pun rasa sakitnya semasa baginda nak wafat.
maka kita kena banyak istighfar lah. Banyaklah minta ampun kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan kita yang lalu. Mudah-mudahan jadi ingin-inginnya masa kita sakit. Sakit kita masuk kita malaikat ambil nyawa kita. Satu lagi doa Nabi ajar, ni kita ingin yang sakit biar nak mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ni doa kena minta sama juga fak kita ni. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, peringatkanlah kepada aku ni semasa sakit nak mati, ya Allah. Akhirnya maka Nabi pun meninggal dunia pada hari Isnin, Rabiul Awal, tahun 11 Hijrah. Kemudian cara sipai mayat Nabi, kafir mayat Nabi, semaya mayat tu tak ada nak ayat hari ni dah. Tapi insya-Allah saya ada mengajar di masjid kita ni. Hari Rabu malam Khamis. Nak minggu ada mengajar. Saya dah mengajar dah baru ni, dan minggu depan ni nak siapa ni akan bercara kalau dia siapa wafat Nabi sekali dengan mayat Nabi macam mana, bagaimana kau sahabat mandi mayat Nabi. Mungkin kalau kita ada peluang boleh mari sembahyang maghrib di sini hari Rabu malam Khamis, kita boleh sambung dalam masa yang lebih luas pada hari ini. Itulah sebagai sepatah ruang nasihat yang kita boleh ambil daripada peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Tuhan orang yang paling Tuhan sayang kali, Tuhan ambil klik lah. Tapi Nabi kata, umat aku, kita janjilah nak jumpa ngamu semua ni. Nabi janji jadi buat kita ni. Mana tu? Dia kolek air dia. Ingat molek ni. เรามีสัญญากับท่านนบีณบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม. Nabi cedek dah. Air kali dengan gelas siap dah nak uwi kepada kita umat dia tu. Bila tu? Lepas pada kita timbang amalan. Pada masa timbang dosa, timbang pahala, sudah pada tu panahnya ni. Matahari jekar dengan kepala ni. Nabi cedek lepas pada timbang amalan, cedek air nak uwi buat kita minum. Insya-Allah kita boleh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga dia, di kolej dia, dan boleh turut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga bersama dia, insya-Allah. Dan maka akhir ni marilah kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu selawat yang kita selawat Nabi, 10 rahmat yang Tuhan balas kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.